Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syatil Fawaz bin Salahuddin. Sekarang saya ingin menerangkan tentang satu tajuk iaitu politik perkauman. Okey, sebelum itu, apakah itu sistem politik? Sistem politik adalah sistem atau bentuk politik dan corak pemerintahan. Biasanya sistem politik dibandingkan dengan sistem undang-undang, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem sosial. Antara sistem politik yang popular ialah sistem komunisme. Baiklah, seterusnya saya ingin membahaskan tentang hubungan politik dengan Islam. Politik yang dinisbahkan pada sifat Islam tidak boleh lari daripada: yang pertama, panduan Al-Quran dan As-Sunnah; yang kedua, pertimbangan maslahat dan mudarat pada neraca syarak dan bukan nafsu emosi; yang ketiga, mendaulatkan agama dan menegakkan syariat sebagai punca kuasa bagi merealisasikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita masuk pula dalam sistem politik masyarakat Melayu tradisional. Dalam sistem politik masyarakat Melayu tradisional, Sultan mempunyai kuasa yang mutlak dan sentiasa berada di kedudukan yang tertinggi. Maka rakyat akan sentiasa akur serta patuh dengan menjunjung kedaulatan raja. Okey, seterusnya kita akan masuk ke dalam perbahasan isu. Isu yang kami naikkan ialah isu politik perkauman. Apakah itu politik perkauman? Politik perkauman ialah amalan pelaku politik yang mengeksploitasi isu bangsa untuk memajukan agenda mereka. Politik perkauman telah menyebabkan masyarakat majmuk di Malaysia berpecah belah dan dipenuhi dengan syakwa sangka antara kaum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zaini akan membentangkan bahagian saya iaitu tahap perkembangan. Dalam tahap perkembangan ada 3 perkara iaitu maksud perkauman, punca utama berlakunya perkauman dan kesan perkauman dalam bidang politik. Perkauman ialah satu isu yang sensitif dalam negara kita, terutamanya dalam bidang politik. Politik berperan penting untuk negara kerana ia dapat menjamin proses pembangunan negara yang lebih stabil. Perpaduan yang teguh dalam sebuah negara dapat memberi manfaat kepada semua jenis etnik yang ada dalam negara tersebut. Perkauman dalam politik sering berlaku disebabkan oleh kebencian antara ahli-ahli politik. Seterusnya, punca utama berlakunya perkauman dalam bidang politik adalah disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang kurang baik dan pengagihan kuasa. Selain itu, penjajahan British di tanah Melayu juga merupakan salah satu punca, iaitu pada zaman tersebut masyarakat dipisahkan dari segi ekonomi. Akhir sekali, kesan perkauman dalam bidang politik adalah wujudnya UMNO, MIC dan MCA untuk mempertahankan hak kaum masing-masing hanya dengan menggunakan bahasa ibuda masing-masing. Terdapat juga politik bukan perkauman, tetapi masyarakat lebih cenderung untuk mengekalkan identiti. Seperti contoh, seorang individu daripada setiap kaum menunjukkan nilai yang berbeza dari segi agama, budaya dan etnik yang berlainan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Adakah isu politik timbul sehingga boleh memecahkan perpaduan kaum yang berbilang? Ia juga telah memberikan impak yang buruk kepada pelbagai pihak. Yang pertama sekali, ekonomi yang sedari baik boleh jadi terbantut. Isu yang timbul tentang politik sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang disebabkan penyakit wabak COVID-19. Ia akan mengambil masa yang lama untuk ekonomi baik pulih. Ahli politik akan memberikan rasuah kepada kaum-kaum tertentu untuk kepentingan sendiri. Hal ini supaya dapat memenangi sesuatu pelantikan. Seterusnya, pihak minoritas MIRA tidak akan dipandang. Sikap berkelompok atau lebih dikelani dengan resis, parti tindakan hak minoriti iaitu MIRA akan dilupakan. Wujudan parti ini tidak bermakna.
Lain sekali sistem politik yang sebetulnya tidak lagi dihormati dan digunakan demi kepentingan sendiri. Ahli politik sanggup mengabaikan sistem politik yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin, kita perlulah menjadi amanah. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan mengenai kebudayaan merentas etnik. Okey, terdapat dua bahagian utama dalam kebudayaan merentas etnik, iaitu media sosial sebagai wadah baharu hubungan etnik merentas sempadan dan juga pengalaman harian dan jalinan interaksi sosial merentas etnik. Okey, saya akan terangkan mengenai yang ini dahulu, iaitu berkomunikasi dengan etnik lain. Kita pula berkomunikasi dengan etnik lain supaya hubungan jadi lebih rapat dan seterusnya menyebarkan maklumat kepada etnik lain melalui media sosial. Dan mempunyai hubungan etnik yang baik juga penting agar perpaduan dapat diwujudkan di negara kita. Dan akhir sekali, meraihkan perayaan bersama-sama. Contohnya seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Tahun Baru Cina, Deepavali, Thaipusam dan lain-lain. Baiklah, tentang seterusnya adalah Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Hafizi bin Samsul Kamal akan meneruskan pembentangan mengenai tanggungjawab sosial. Politik perkauman. Isu perkauman dan isu sensitif boleh memusnahkan perpaduan dan kesepakat antara kaum. Terlebih pula, ahli politik selalu membangkitkan isu perkauman dan mendapatkan sokongan daripada sesuatu kaum. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab sosial untuk memastikan perpaduan antara kaum dapat dikekalkan. Tanggungjawab sosial yang pertama ialah mengekalkan keamanan dan tidak terprovokasi. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan patriotik, tugas kita untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada memberi komen provokatif yang akan mengakibatkan konflik antara kaum yang tidak diperlukan. Tidak kira ahli politik yang membangkitkan isu perkauman, kita sebagai rakyat yang bijak harus menahan diri daripada memberikan reaksi yang boleh memecah belahkan kaum. Tanggungjawab sosial yang kedua ialah kita perlu bertanggungjawab menggunakan media sosial. Tidak dapat dinafikan penggunaan media sosial menjadi salah satu medium penyampaian maklumat. Tak kira sama ada maklumat itu palsu ataupun tidak. Ahli politik juga sentiasa membangkitkan isu perkauman yang akan melahirkan segolongan pihak yang dikenal sebagai batu api yang mahu memecah belahkan setiap kaum dan bukan perpaduan negara. Oleh kerana itu, sebagai masyarakat yang bijak, jika anda menerima informasi dan berita tentang masalah perkauman di media sosial, kita harus mengevaluasinya dahulu sebelum menyebarkannya. Sekian dari saya, terima kasih.